Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir, yang amat bahagia Tun Hasmah, yang berhormat Dato' Sri Mukhris Tun Mahathir, Dato' Mazin sebagai timbalan GKCM, Tuan Rumah Cik Hassan, rakan-rakan pimpinan GKCM, Deputi Jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Nampaknya walaupun hujan mula turun semula tapi nampak tidak berganjak. Hadirin untuk terus kekal menyokong usaha untuk menyelamatkan Malaysia ini. Syukur dan terima kasih kita ucapkan. Tadi saudara telah pun mendengar cerita yang menarik yang telah pun disampaikan oleh Dato' Sri Mukhris berdasarkan pengalaman beliau dan juga apa yang telah beliau tanggung waktu mana beliau menyuarakan perkara yang agak penting untuk parti UMNO dan juga negara kita. Maka beliau telah pun diambil tindakan dipecat daripada jawatan Menteri Besar. Sebelum itu kita mendengar berita tentang beberapa ketua bahagian di Kedah membuat satu desakan atas kerana kononnya usul undi tidak percaya. Disebabkan kata mereka kononnya kegagalan Dato' Mukhris untuk mentadbirkan negeri Kedah. Saya satu-satunya orang yang telah pun mengeluarkan kenyataan untuk memperingatkan pimpinan Perdana Menteri supaya jangan mengambil tindakan seperti itu. Kerana kesan daripada tindakan itu ialah rakyat akan marah. Dan tentu apabila rakyat marah, kita tidak akan mampu untuk mempertahankan kuasa UMNO dan Barisan Nasional di Kedah. Tetapi suara dan kenyataan rasmi yang saya buat itu langsung tidak diendahkan. Dan tindakan itu diambil untuk memecat Dato' Sri Mukhris daripada jawatan Menteri Besarnya. Belum pun sepenggal berlalu, saya menjadi Menteri Besar Negeri Johor 2 penggal, tuan-tuan. Tak ada pula suara nak suruh pecat saya waktu itu. Kerana tentu dalam tempoh yang singkat, seseorang Menteri Besar yang baru mengambil alih pentadbiran negeri pada pembangkang memerlukan masa dan nak menentukan dasar-dasar yang dia boleh buat untuk menarik sokongan kuat rakyat kepada kerajaan yang beliau pimpin. Mana boleh hanya dalam tempoh 2 tahun sahaja atas desakan politik kononnya, maka Menteri Besar itu dipecat daripada jawatan. Hari ini orang Kedah marah. Dapat Menteri Besar baru pun saya tak kata, tuan-tuan kata. Marah dan tidak nak menyokong kepada kepimpinan kerajaan UMNO di negeri Kedah. Dan tentu kalau besok ada pilihan raya, saya pun sudah jangka sukar untuk Kedah pertahankan kedudukan Barisan Nasional dan kita mungkin kalah, na'udzubillah. Saya mungkin antara ramai yang agak berpeluang untuk berada dalam pentadbiran kerajaan pusat bersama dengan Dato' Seri Najib sebagai Perdana Menteri dan juga memegang jawatan dalam parti sebagai timbalan Presiden UMNO. Terima kasihlah pada GKCM yang masih recognize saya sebagai timbalan Presiden yang sah, yang tidak digantung.
Walaupun saya menerima surat Setiausaha Agung beberapa bulan yang lepas mengatakan Majlis Tertinggi menggantung jawatan saya sebagai Timbalan Presiden. Luar biasa tuan-tuan, ini bukan saya nak meraih simpati. Saya pernah menjadi pengurusi jawatan kuasa perlembagaan UMNO. Saya juga yang membawa usul supaya perkara yang berkaitan dengan disiplin parti ini mestilah dibincang dan juga diuruskan oleh sebuah badan bebas. Kerana sebelum itu, segala hal ehwal parti, termasuklah urusan berkenaan disiplin ini ditimbangkan oleh jawatan kuasa pengurusan yang dipimpin oleh Timbalan Presiden bersama dengan naib-naib Presiden dan yang lain-lain lagi. Kerana kami ini mempunyai jawatan dalam parti, maka saya berpendapat agak tidak begitu adil kalau ada kes-kes disiplin itu nak dibincangkan oleh jawatan kuasa pengurusan yang ada kepentingan. Kalau telah seorang ketua bahagian ni nak diambil tindakan, takut kalau ambil tindakan besok tak dapat undi, bukan 1, 10, 100. Jadi sebab itu saya telah mengusulkan dan Majlis Tertinggi bersetuju supaya kita pindah perlembagaan yang saya, kalau tuan-tuan ingat, bawa ke dalam Perhimpunan Agung UMNO, supaya ditubuhkan sebuah lembaga disiplin dalam parti kita yang anggotanya dilantik oleh Majlis Tertinggi tidak mempunyai apa-apa jawatan dalam parti. Orang yang sudah bersara, yang tidak ada jawatan-jawatan tertentu, yang pernah mengalami pengalaman politik yang panjang, maka mereka inilah yang dilantik. Maka termasuklah di dalam perlembagaan UMNO itu pasal 20. Saya ingat ni lagi. Pasal saya bentang dalam Perhimpunan Agung pasal 20. Kalau ada perlembagaan tolong tengok, ada sini. Ialah lembaga disiplin. Dan dengan itu supaya kalau ada kes-kes disiplin tertentu, macam pada malam ni mungkin semua besok akan dipecat daripada ahli UMNO. Sedia ke tidak? Yang JKCM pun sebahagiannya dah pecat dah. Maka kalau ada kes-kes begitu, maka adalah prosedur dalam sesebuah organisasi, baik swasta pun kerajaan pun, kalau ada kes-kes disiplin yang katanya dilakukan oleh seseorang, maka mereka ini diberikan hak untuk membela diri. Mesti ada surat tunjuk sebab. Pada hari sekian dan pada tempat sekian kamu berdiri bersama pihak pembangkang berkempen menentang Barisan Nasional. Maka ikut apa peruntukan dalam perlembagaan parti, dia harus dipecat. Itu pun dalam kes begitu mesti ada surat tunjuk sebab. Show cause. Bagi tempoh 2 minggu. Beri jawapan. Lepas itu dipanggil oleh lembaga disiplin. Maka didengar dan diputuskan. Dan ada ruang untuk merayu kalaulah nak dirayu selepas daripada itu. Dalam kes saya tuan-tuan 2 jam aja. Timbalan Presiden yang tuan-tuan pilih ni 2 jam duduk dalam Majlis Tertinggi, khalas selesai saya dibuatnya, dikitainya saya, digantungnya saya, sampai tak ada boleh menjawat apa jawatan, tak boleh buat apa sampai selepas pemilihan parti yang akan datang. Saya nak nyebutkan ni bukan kerana saya nak merayu simpati. Tak apa tuan-tuan, tak payah bersimpati dengan saya. Tapi ini soal proses yang ada diperuntukkan dalam perlembagaan. Ketua cawangan pun kalau dia diambil tindakan amaran sekalipun, katalah dia tak bersidang mesyuarat dah bertahun-tahun, atau berbuat sesuatu yang dianggap melanggar tata susila parti, maka ketua cawangan itu juga akan dihantar surat. Kenapa kamu lakukan begini dan kenapa kami tidak boleh ambil tindakan? Timbalan Presiden satu surat pun tak ada. Tak panggil ke lembaga disiplin pun. Tak tahu sebab apa kerana saya dipecat pada hari ini. Saya tak tahu sebab. Jadi terima kasihlah ada pakar dalam JKCM kata Tan Sri masih lagi Timbalan Presiden. Thank you. Bukan saya nak membantah, tapi saya hantar surat kepada pendaftar pertubuhan untuk minta dia menjelaskan sama ada tindakan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO itu berperlembagaan atau tidak.
ikut peraturan ataupun tidak. Kalau saya tanya pada tuan-tuan, apa tuan-tuan kata? Tak ikut peraturan. Tetapi tak apalah, saya nak tunggu apa disebutkan ROS pendaftar pertubuhan. Tapi agaknya aneh kerana ada peguam saya kata, macam mana Tan Sri nak dapat keadilan? Saya kata, kenapa tidak? Dia kata pendaftar pertubuhan tu diletak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Iyalah, kenapa? Yang jadi menteri itu siapa? Ya juga. Timbalan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri. Ini bukan saya nak sebut kenapa. Kalau bukan Datuk Zahid pun, itulah kedudukannya. Jadi ROS di bawah KDN. Datuk Zahid sudah menjadi timbalan Perdana Menteri. Dia menjalankan tugas timbalan Presiden. Dia tak ada pemangku timbalan sekarang. Jadi ada tak bercanggah dari segi kepentingan? Itu peguam saya tanya dengan saya lah. Saya kata tak tahu juga. Ya, tu interesting story. Biarlah Datuk Zahid fikirkan baik-baik. Tetapi tak apa tuan-tuan. Maknanya kita ni sebuah pertubuhan politik yang sudah tertubuh lama. Ada cara, ada perlembagaan. Dan dalam perlembagaan itu Majlis Tinggi gunakan fasal yang tak betul. Dia ambil petik pasal 10.5. Ni yang jaga perlembagaan kena ingat tu. Yang mengatakan bahawa Majlis Tertinggi berhak untuk tujuan-tujuan tertentu dalam parti menggunakan fasal itu untuk menyelesaikan masalah. Saya kata, kerana saya bukan peguam juga, saya kata kalau dah dalam perlembagaan ada fasal 20 iaitu fasal lembaga disiplin, kenapa gunakan fasal yang ini? Dan dalam perlembagaan parti kita, biar saya bagi kursus pendek sikit, iaitu jawatan Majlis Tertinggi UMNO, iaitu termasuklah jawatan Presiden, timbalan Presiden, tak boleh, kalau Majlis Tinggi itu nak dibubarkan, tak boleh dibubarkan begitu, ataupun Presiden nak dibuang, tak boleh dibuang begitu, ataupun timbalan Presiden tak boleh dibuang, tak boleh dibuang begitu, kecualilah kena diadakan suatu mesyuarat agung khas. Macam saya ni, nak dipecat, macam effectively, penggantungan saya itu seperti dipecat lah. Gantung sampai habis tempoh. Macam pecat lah tak? Walaupun saya bukan peguam. Kena ada satu mesyuarat agung khas. Dan kalau ada mesyuarat agung khas, mesti 2/3 dalam mesyuarat agung bersetuju, baru boleh pecat. Jadi dia tak gunakan fasal itu, dia gunakan fasal lain yang saya fikir tidak sesuai dan tidak setara dengan kehendak perlembagaan parti. Tak apalah. Jadi tak apalah apa pun. Baru-baru ini semalam kita menyambut 70 tahun UMNO dilahirkan. 11 Mei tahun 1946 di Tubuh. Saya lahir 15 Mei tahun 1947. Berapa umur saya? Macam tak pergi sekolah pula tuan-tuan. 15 hari bulan. Berapa hari bulan hari ini? 3 hari saja lagi umur saya 69 tahun. Tapi macam 49 je rupa. Berangan macam Tun macam 70. Tun 70 rupa macam 70 tapi 91 tahun masih lagi segak berdiri di sini. Pasal apa petuanya Tun boleh macam gitu, lepas ni boleh duduk minta nasihat doktor ni. Presiden parti menyatakan dalam ucapan antara lain bahawa antara yang paling penting di dalam UMNO ini ialah kesetiaan. Dan dia kata kalau penggantinya besok pun buat apa-apa hal, dia tetap setia kepada UMNO. Dia tidak akan keluar daripada UMNO. Bukan nak sebut pasal Tun ada kat sini. Jadi yang disebutkan ialah soal kesetiaan. Soal yang saya nak bangkitkan sini, apa makna kesetiaan dari sudut UMNO? Adakah bermakna kesetiaan itu dikatakan kesetiaan dengan tidak ada apa-apa pertimbangan,
ataupun kesetiaan itu berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan berprinsip. Macam kita bagi hari Jumaat khutbah, imam akan baca antara lain Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in, itu sampai akhir lah. Tapi saya ambil Ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah. Ini tidak ada persoalan. No one, no two, no three, only Allah. Allahu Ahad. Jangan dipersoalkan. Itu kita punya keimanan dan ketakwaan kita. Wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada rasul kamu. Siapa rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang sebelum itu. Itu juga tak boleh kita persoalkan. Wa ulil amri minkum, yaitu mereka-mereka yang adalah amir, pemimpin di kalangan kamu, ada syarat. Itu tafsirannya. Bukan membuta tuli. Kalau kita kata dia adalah Presiden UMNO dan kita ikut dia sepanjang mana, dia jadi presiden selagi dia betul. Seperti dalam sejarah Islam, waktu mana Khalifah Abu Bakar Siddiq mula dilantik untuk menjadi khalifah. Dalam satu khutbahnya yang pertama yang disebutkan, wahai orang-orang Islam, kalau saya ini menjalankan tugas dan amanah dan tanggungjawab mengikut apa yang dituntut oleh agama, oleh Allah dan juga Rasul, maka kamu ikutlah saya. Tetapi kalau kamu melihat aku telah menyimpang ataupun tidak melakukan sesuatu mengikut apa yang telah dituntutkan oleh agama, maka tegurlah aku. Ingat tak? Siapa sini pergi sekolah agama angkat tangan? Tak ramai pun. Tapi belajar, orang tak? Jadi wa ulil amri minkum, iaitu selagi pemimpin itu amanah, menjalankan tugas dengan betul, tanggungjawab, tidak menyeleweng, tidak rasuah, tidak melakukan sesuatu yang boleh membawa bencana, kerosakan pada diri, kepada negara, pada bangsa, pada parti. Yang ini yang saya berbeza dengan Datuk Seri Najib. Saya setia pada UMNO. Walau dicincang 100 kali pun tetap UMNO. Dipecat pun tetap UMNO. Karena UMNO ni parti saya. Kalau tuan-tuan ada yang pas kat luar tu tak apa lah. Ini saya cakap pasal cerita sikit UMNO ni. Tetapi soalnya kalau pemimpin itu tidak betul, maka pemimpin itu harus ditegur. Betul? Saya sebagai timbalan pada Menteri yang juga menjawat timbalan Presiden UMNO pada waktu itu, memikirkan ini satu amanah. Ini tanggungjawab. Takkanlah saya duduk dalam kabinet mengangguk, yes sir, yes sir, yes sir. Saya fikir Tuan Mahathir pun tak ingat, tak fikir bersetuju nak semua panggil yes sir saja. Jadi bila dia dilihat tidak melakukan sesuatu yang baik, dan kalau saudara melihat sejarah saya sudah 45 tahun dalam UMNO. Tuan lama. Yang lain-lain di sini mungkin ada yang lebih lama juga daripada saya. 37 tahun dalam kerajaan. Saya dah berucap majlis seperti ini tak tahu berapa ribu kali lah saya bercakap. Saya tak fikir ada sesuatu yang saya buat menyalahi. Ataupun saya mengeluarkan kenyataan-kenyataan saya yang agak bertentangan. Pada Presiden Parti cakap A, saya cakap B. Tak pernah, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi waktu saya menjadi timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO. Tuan-tuan masih ingat, sebelum Datuk Seri Najib mengambil alih, Tun Abdullah adalah Perdana Menteri. Selepas pilihan raya 2008 yang lalu, bukan yang baru ini, kami membuat analisa dan Tun Mahathir juga membuat penganalisan sebagai seorang tokoh lama dalam UMNO, melihat bahawa tren sokongan rakyat sudah mula merosot.
Contohnya ialah kita tak dapat pertahankan 2/3 kursi kita di parlimen. Banyak negeri juga kita kalah. Dan faktor yang agak paling utama dalam soal itu ialah soal kepimpinan, leadership. Leadership of the President and the Prime Minister. Saya juga sebagai orang yang katakan amanah, rasa tanggungjawab, tak boleh diam diri. Gatal juga saya ni. Bukan gatal yang tak elok, gatal elok. Saya jumpa dengan Datuk Seri Najib. Saya kata, bagaimana you fikir tentang situasi keadaan? Dia kata, tak baik. Kalau dibiarkan begini dengan tidak ada perubahan berlaku dalam kepimpinan parti dan kerajaan, mungkin Barisan dan UMNO akan kalah pada tahun 2013 yang lalu. Nauzubillah. Tapi kita tidak kalah. Saya tak tahu yang Tun pun berfikiran macam itu juga. Saya pun berusaha begitu juga. Dan sebab itu saya beritahu Datuk Seri Najib, eloklah kamu berjumpa dengan Tun Abdullah, bincang dengan dia. Cakap baik-baik. The time is right for you to hand over the leadership to Najib. Supaya kita dapat meneguhkan kerajaan dan mendapatkan sokongan rakyat, dan bila pilihan raya tiba 2013, kita tidak kalah. Itu yang telah berlaku. Jadi Pak Lah berundur, tak bertanding Presiden. Datuk Seri Najib bertanding, menang tak bertanding. Saya digalakkan untuk tanding timbalan, menang bertanding. Ya. Tak tepuk tangan, tak apalah. Jadi perubahan sudah berlaku, tetapi tidak membawa kesan yang buruk pada parti. Tidak menyebabkan kerajaan kita ini tumbang. Ada tak tumbang? Sejak zaman Tun, sebelum itu pun Perdana Menteri-Menteri yang beralih kepimpinan secara apa sekalipun, maka mengambil alihnya ialah pemimpin yang baru, maka tidak menumbangkan kerajaan, tetapi beralih kepada pimpinan baru supaya kita dapat meneguhkan kerajaan. Dan nasib baiklah dengan ada perubahan itu, 2013 pilihan raya kita mampu bertahan walaupun agak mungkin sudah pun merosot sedikit kursi bilangannya di peringkat parlimen. Kadang-kadang fikir menyesal juga suruh dia ambil alih daripada Pak Lah. Macam Tun Mahathir kata, Allah silap lagi. Tak silap. Kerana saya melihat beliau waktu tu bukan saja dia handsome, segak, kalau jalan gaya macam Prime Minister lah, ya tak? Bibir merah, rambut itu cengkok. Dia handsome lah. Memang segak orangnya. Dan saya bersama dengan beliau waktu saya jadi pemuda, beliau pemuda, mendukung perjuangan yang sama-sama lah. Saya tim A masa Tun Mahathir bertanding dengan Tengku Razali. Saya tim A sokong Tun Mahathir. Datuk Najib lambat sikit balik tu, lepas tu sokong tim A. Kita cari mana dia pergi, tak ada apa. Dia duduk kat rumah. Itu cerita dia, ini sejarah betul. Jadi dengan sebab itu saya kata sesuailah dengan kelulusan dan pengalaman dia. Jadi kalau sedang lihat dari sejarah itu, sampailah ke peringkat yang mutakhir. Bilalah peristiwa saya dipecatkan berlaku, tak ada pun satu hal yang saya lakukan yang dianggap bertentangan. Tak menyokong, membuat sesuatu pandai-pandai. Macam ada juga timbalan menteri yang baru pergi ke Selangor, beritahu kalau tuan-tuan menang, saya bagi 3 kursi menteri. Saya tak pernah buat macam itu, tuan-tuan. Masa saya bukan Perdana Menteri. Datuk Zahid pernah cakap macam itu. Saya tak pernah. Ini otoritip betul. Siapa orang kata, you are too good to be a deputy prime minister. So what? Memang I'm a good man. Saya tak ada nak buat apa-apa masalah. Saya ikut saja. Tetapi bila sampai cerita 1MDB yang tak betul, saya tak boleh berdiam diri. Itu sebab berlakunya orang kata perbezaan yang amat ketara. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dengan syarat kalau dia tidak melakukan kesalahan, rasuah, tipu rakyat, fraud. Yang ni kalau saya nak cerita mungkin sampai pagi esok tak habis cerita, tuan-tuan. Saya tak ambil masa panjang. Saya mungkin akan terus bersama beliau. Tetapi saya ambil sikap bahawa apabila beliau kata, sorry, I'm not going to appoint you as Deputy Prime Minister, so okay, tak apa. Tak apa. Saya jumpa seorang ulama baru-baru ini, saya pergi ke Bosnia. Dia bercakap dalam bahasa yang mudah saya faham. It is a blessing of God to you.
that you are not together with this man because this man is a problem to the country. Alhamdulillah. Hikmah. Ya, satu blessing. Saya pergi ke Australia sembahyang Jumaat pun ada seorang tokoh, saya tak tahu kok macam malaikat kok turun kan. Manalah tahu tak? Rupa macam Tong Syekh itu, dia kata, you are doing right. You do the right thing. Because you are not with him who is doing the wrong thing. Dia kata begitu, tuan-tuan. What is wrong with Datuk Seri Najib? Tuan nanti sambung balik. Saya cuma nak menyatakan bahawa masalah yang negara sedang terbeban besar pada hari ini ialah antara lain imej kita yang sudah rosak. Keyakinan rakyat dan dunia kepada pimpinan kerajaan kita sudah agak hilang. Dulu pernah orang sebutkan sebagai trust deficit. Makna defisit keyakinan. Sekarang ni bukan defisit. Defisit tu kalau 100 adalah 10. Sekarang nah zero, bukan zero. Tak ada lagi kepercayaan. Saya pergi ke luar negara. Baru-baru ni saya berpeluang pergi ke Bosnia, ke Sarajevo, ke satu mesyuarat. Dan saya menghadap presiden dia, Bakir nama dia. Dia bertanya dengan saya, how is the political situation in Malaysia? Saya ni pasal ingat-ingat saya ni orang Malaysia, jadi tak naklah nak jatuhkan maruah muka pemimpin negara. Tapi saya jelaskan two things. One, situasi ekonomi yang memang sudah teruk. Mafi fulus. Dalam saya sekolah agama dulu Arab kata adamal fulus wal bus. Tak ada duit, bus. Susah. GST satu daripadanya, hasil negara sudah berkurangan, harga minyak masih jatuh, kelapa sawit tuan-tuan di Felda sini pun tahu, getah pun macam mana, barang-barang sudah melambung naik, dan macam-macam masalah lain. Scholarship tak ada, macam-macam lah problem yang kita hadapi pada hari ini. But that's one problem. Tapi soal keduanya, soal politik, the political situation. Dan ini disebabkan oleh tindakan yang telah dilakukan oleh presiden kita. Dia telah melakukan satu perkara yang saya fikir tak boleh difikirkan rakyat. Di mana-mana pun saya pergi. Di luar negara, semua bertanya dengan saya, what is this? 1MDB, what's happening to Malaysia? Why is Malaysia like this? Macam-macam. Kenapa perbuatan-perbuatan yang telah berlaku? Apabila 1MDB ini ditubuhkan dengan hanya RM1 juta. Semalam saya duduk kat satu restoran Toki, saya tanya, this one you open restaurant, how much you have to invest? About 2 million ringgit. Tarbus. 2 million ringgit. Ini 1 juta ringgit. Tapi nak menjaga tuan-tuan, Masya Allah. Minyak, oil, gas, hartanah. Nak pergi melabur ke luar negara, semua berbilion-bilion. Tuan-tuan pun kalau menjaga dengan modal RM1 juta, habis-habis banyak bank boleh bagi multiplier of 10, agaknya 10 juta dia bagilah. Tapi kalau awak nak minta 100 juta, dihalau cepat. Pasal apa? Modal RM1 juta. Tadi yang kata modal RM10,000 apa, sama lebih kurang. Ini dengan hanya RM1 juta, tetapi kerana ditaja oleh Perdana Menteri, suruh pergi pinjam bank, nak minta berapa banyak? 5 bilion. Apa yang bagi? Pasal apa? Pasal kerajaan jamin. Tak bayar, kerajaan bayar. 1MDB tak ada duit, tak apa, tapi akhirnya kerajaan bayar. Jadi bila dah ada garanti kerajaan, garanti Menteri Keuangan, garanti Perdana Menteri, semua orang bank bagi. Tak apalah sampai bila tak bayar besok, dia mesti cari duit macam mana, mesti bayar punya. Mana kerajaan boleh buat itu? Unless kerajaan itu sudah bankrupt. Tak tahulah, na'udzubillah, jangan kita bankrupt. Jadi bila dah sampai ke peringkat itu, banyak perkara-perkara yang telah dilakukan. Yang ini saya sendiri tidak tahu. Saya beritahu orang, takkan timbalan Perdana Menteri tak tahu? Saya kata tak tahu. Langsung tak dimaklumkan apa dia 1MDB buat apa, meniaga apa. Dan banyak juga GLC yang ditubuh oleh kerajaan, dia tak payah bawa pada kabinet. Jadi dia meniagalah, tapi ikut cara yang betul. Khazanah ikut cara betul. Tapi yang ini agak luar biasa.
Ada board of director, ada board of advisor. Perdana Menteri jadi fungsi board of advisor. Dan ada kuasa. Dalam dia punya perlembagaan, pasal 117 ada kuasa. Kuasanya apa? Segala urus niaga, segala perbelanjaan, segala pelaburan, segala apa yang nak dibuat oleh 1MDB ini tak boleh dilakukan kecuali dengan kelulusan Perdana Menteri. Jadi kalau saya nak sebutkan yang pertama yang berlaku, macam saya kena jelaskan ni pasal tuan-tuan nak faham kenapa saya berbeza dengan dia ni. Saya tak setuju kerana tindakan yang telah lakukan itu telah menyebabkan negara menanggung beban. Itu satu masalah. Keduanya ada penipuan. Kita pernah tengok skim Pak Mantelo tak? Siapa sini ada pernah masuk skim Pak Mantelo dah? Banyak untung. Kalau ada untung pun tak beritahu dah kan. Tapi ini lebih daripada Pak Mantelo. Saya bertanya dengan pakar-pakar keuangan yang memang mahir pakar. Dia kata kalau ikut cara lah, apa yang 1MDB buat ni, yang Perdana Menteri tubuhkan ni, dia lebih daripada Pak Mantelo lah. Dia kata scheme to scam. Satu skema untuk menipu rakyat. Dia tak sedar ke? Macam contoh bila dia kata nak masuk dalam Petro Saudi 1 bilion US. Kalau cek lagi berapa lama dia buat keputusan? Tak sampai seminggu lebih kurang. Nak masuk 1 bilion US, 1 bilion berapa duit kita? Berapa? Oh, kata 4 lah, 4 bilion. Masuk dalam Petro Saudi, lepas tu 700 US keluar. Masuk kepada satu syarikat kononnya dimiliki oleh 1MDB. Yang sekarang ni telah disahkan oleh pihak bank negara. Dia bukan. Tak ada kena dengan 1MDB. Dimiliki oleh seorang kawan dia, Jolo. 700 million pergi ke sana. Siapa kedarah pergi ke sana tu? Ini bahasa Romo. Macam mana boleh ke sana tu, untuk apa? Sampai pengusi syarikat 1MDB dulu, Tan Sri Baki tak puas hati, berhenti letak jawatan. Buat keputusan dalam lembaga pengarah, bawa balik duit tu 700 million, bawa balik. Sampai hari ni tak bawa balik duit tu. Tak tahulah yang masuk ke dalam akaun dia tu duit yang sama, saya tak tahu, Wallahualam. Tak bawa balik. 700 million 4 kali 7, 28 bilion. Siapa yang luluskan putusan? Siapa luluskan? Siapa? Oh, Menteri Keuangan Rosmah. Ini dia dengar saya, dia marah saya betul-betul ni. Oh, Muhyiddin sebut nama dia. Tak ada, ni tuan-tuan yang sebut, saya cuma ulang saja. Jumlah amount yang sebesar itu, 2.8 billion is missing until today. Dan banyak lagi kes-kes. Bila jemaah menteri yang saya waktu itu ada dalamnya buat keputusan, okey, rakyat jangan risau, kita nak lantik kita punya Auditor General, juru audit negara ni, nak audit 1MDB, nak check. Wah, itu keputusan jemaah menteri. Saya pun keluar statement, ya saya sokong keputusan jemaah menteri itu, check betul-betul. Tapi saya tambah, saya kata yang nak check tu Auditor General mesti bagi dia segala kuasa dan sumber wang supaya dia boleh menyiasat sampai ke lubang cacing. Dengan erti kata buat forensic auditing. Bila nak cek duit pergi ke mana ni, bukan boleh cek dekat-dekat. Duit tu dah melayar pergi ke seluruh dunia ni, tuan-tuan. Yang Datuk Mohri sebut tadi dah pergi seluruh dunia ni. Money laundering dah pergi. Jadi kalau nak pergi, tentu mesti ada kuasa. Kuasa ni mesti ada untuk AG pergi siasat. Saya tak tahulah peguam negara bagi dia kuasa untuk siasat atau tidak. Saya fikir tak bagi agaknya. Sebab apa tak bagi? Bila siap aja laporan audit ni diberserah pada Public Accounts Committee di Parlimen, yang tuan-tuan baca Hassan Arifin yang kata dia nak cari makan ni. Kawan saya juga, setiap saya pergi kempen dekat Rompin, orang Pelda Rompin, dia jadi pengurusi PAC. Jadi bila dah bentang pada PAC, inilah laporan juru audit negara. Biasanya di Parlimen, bila laporan juru audit negara disiapkan itu, dibentang, dia mesti dibagikan hak pada ahli Parlimen baca.
Kalau tidak, apa makna laporan ini? Laporan ini nak menyatakan apa yang telah didapati oleh pihak peguam Juru Audit Negara tentang isu 1MDB yang tuan-tuan semua nak tahu. Ini bukan soal syarikat Najib, ini syarikat kita. Walaupun kita tak setuju, dia dah tubuh dah jadi syarikat kerajaan. Dan bila dah disiasat, ada banyak lagi penyelewengan berlaku. Saya sebutkan contohnya, dia siasat, ada dekat 6 transaksi yang dah dibuat oleh 1MDB ni, tak ada dia punya akaun penyata. Macam tuan-tuan ketua cawangan lah, bendahari, mesti nak ada penyata. Tak ada diminta dengan 1MDB. Mana ada laporan penyata perbelanjaan? Kamu dah bayar berapa banyak? 7 bilion US dollar. 4 kali 7? 28 bilion. Tak, is not accounted for. Mana missing? Juru Audit Negara pergi minta 1MDB, mana dia? Dia punya bahan bukti, akaun penyata nak mengesahkan. Dalam penyata itu mengatakan dia tak dapat itu, tapi 7 bilion sudah hilang. Yang Tun sebutkan loss, mana dia? Loss kalau dia meniaga rugi, itu biasalah. Dalam penyata akaun untung rugi syarikat, kalau tuan-tuan pada koperasi, untung rugi syarikat, ada untung, ada rugi. Itu tak apa, ini tak tahu kat mana pergi ni. Tapi yang ini bukan tak tahu ke mana pergi. Siapa luluskan yang 7 bilion tu? Saya nak tanya. Sejak bila Datin Sri Rosmah jadi Menteri Kewangan? Ha? Sebab saya sebutkan awal tadi, bukan? Dia menjadi, apa dipanggil? Executive Advisor. Ini kena faham ni. Kadang saya pergi orang kampung, tak faham. Kat kawasan saya Pagoh, berkali-kali tak faham-faham. Menceritakan ni, tak faham-faham. Bukan senang nak faham. Saya tanya antara orang yang paling tinggi di negara kita ni, saya tak payah sebut namanya, Tun juga dia. Tun, you understand about 1MB? Yeah, a little bit. What do you understand? I don't know. Susah nak faham. Kalau nak tengok dia punya graf, carta organisasi itu memang complicated. Clear macam ni, susah nak faham. Pasal skim nak menipu kan, dia pusing macam itulah. Kalau skim tak tipu, dia senang baca ni siapa board of director, senang. Jadi dia jadi chairman board of advisor. It's not just chairman, executive. Dan ada dalam perlembagaan itu yang saya sebutkan tadi, tak boleh belanja itu, tak boleh buat ni, tak boleh itu, tak bayar cek, tak boleh buat apa-apa kecuali dengan kelulusan Perdana Menteri. Kalau dah 7 bilion dah keluar belanja tu, mesti Perdana Menteri dah sign. Duit pergi ke mana? Takkan Perdana Menteri tak tahu? Faham? Muka saya bila bercakap memang serius, tuan-tuan. Memang tak handsome, jadi tak serius lah. Serius, muka serius, bukan tak serius. Nak fahamkan ni, 7 bilion. 4 times 7 is 28 billion. Now, you want to know how much is 28 billion? Can you speak English? Faham tak 28 bilion banyak mana? Tanya Menteri Besar Kedah. Bekas, mantan. Datuk Muhri, saya pernah tanya dia, berapa dia belanja setahun di Kedah? Bajet kerajaan di Kedah, 700 million ringgit. Bermakna yang 28 bilion ringgit itu 40 tahun belanjawan negeri Kedah. Oi, 40 tahun. Datuk Muhri kalau dia pun dah tua betul jadi Menteri Besar. 40 tahun dia belanja. Tapi hilang dalam sekelip mata. Tuan-tuan tahu tak berapa lama 1MDB ni hidup? Daripada tarikh tertubuh sampai sekarang 6-7 tahun aja. Tapi dah menanggung beban selain daripada itu keseluruhannya dekat 50 bilion. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia, tuan-tuan. Jadi sebab tu saya berdiri di sini, saya tak kisah nak pecat-pecat lah apa nak buat. Tapi hak saya nak cakap yang betul. Supaya rakyat tahu, jangan rakyat ditipu. Pernah baru-baru ini bila keluar laporan audit, Perdana Menteri kata, okey, tengok laporan audit tak ada apa-apa. Dia tak baca pun. Dia kata, now let's move forward. Apa nak move forward? We are still here. And you're not able to explain. Tak pandai nak terang. Saya fikir saya lebih pandai daripada dia nak terang macam cerita. Apa masalah ni? Kenapa boleh belanja macam ini? Pergi mana duit itu?
Satu lagi cerita ni yang pasal tipik. Memang tuan-tuan tak tahu. Tipik saya pun tak tahu juga. Awal-awal saya terpaksa baca. Bila saya bercakap dengan ini di mana-mana tempat, sebelum inilah, sebelum saya digantung jawatan, Datuk Rahman Dahlan, kawan saya juga, dia kata, Deputy Prime Minister, dia patut dah tahu. Masa dalam kabinet kami dah pergi briefing. Hotan. Briefing tu, orang kata sheet of paper. Saya beli kita dah 20 muka je pasal 1MDB ni mahal. Itu pun dibentang oleh Menteri Keuangan dua. Yang Arul Kanda yang kita panggil dalam kabinet datang belengang payung. Tak ada apa-apa pun. Tak ada bawa paper brief nak pergi pada kabinet. Cakap setengah jam, lepas tu soal jawab, halas. Saya tak setuju tuan-tuan. Saya ni ada juga orang kata corporate ni mentality. Saya boleh berfikir corporate. Saya tahu tentang meniaga. Saya dulu meniaga juga. Mercedes, steel, iron bars, beras, tepung, gula, semua saya meniaga. Kawan saya Tun tahulah, Tan Sri Syed Mokhtar Buah. Meniaga, belajar meniaga. Dulu dengan Tan Sri Basir Ismail, Allah rahmat. Saya faham tentang isu-isu corporate. Ini tak betul. If you want to do a proper business, you must have enough capital. Now you have 1 million, then you do 1 million business. You don't do a billion, multi-billion business. Sure to fail. Mana ada untung? Pernah dengar ada untung? Oh itu yang dihantar pergi haji. Itu bukan untung. Ambil sikit, okeylah pergi haji. Tak apa, itu saya nak persoalkan. Pergi haji ke buat kebajikan sikit-sikit lah. Tapi pokoknya, syarikat yang ditubuhkan hanya tempoh beberapa tahun tadi telah menanggung suatu beban. Dan bukan sahaja dia rugi, tetapi telah berhilang. Dan tidak boleh diakaunkan, disahkan oleh bank negara, disahkan oleh pihak auditor general. Di mana wangnya? Allahu'alam, tak tahu. Soalnya, who is responsible? Siapa bertanggung jawab? Seriously, Datuk Seri Najib. Dan dengan sebab itu, seluruh dunia sekarang ni, Masya Allah, yang terbaru saya dengar, ada baca satu lagi negara yang menjadi tempat di mana wang dikatakan diputar dunia. US sedang siasat. Tadi penemuan baru, Wall Street Journal mengata ada satu evidence, bukti jelas bahawa sejumlah wang hampir 283 million US dollar dibagikan berperingkat-peringkat kepada Reza Aziz, iaitu anak Rosmah, anak tiri pada Najib, untuk buat filem. Filem apa? Hindustan. Kalau Hindustan tuan-tuan dah tengok The Wolf of Wall Street, kata ceritanya. Lepas tu dapat duit untuk beli apartmen 31 million US. Berapa banyak rumah kat Felda dia buat, dan lain-lain lagi. Satu jumlah yang besar. Dan ini dikaitkan dengan syarikat yang dimiliki oleh Reza. Datang sumbernya, katanya datang daripada 1MDB. Ini Wall Street Journal kata. Kalau saya lah disebutkan dalam nama tu, anak saya lah dikatakan dapat nama tu, muka saya kat mana saya nak tahu tuan-tuan? Malu saya. Dan pasti kalau saya nak ambil tindakan itu, saya akan ambil tindakan undang-undang, su dia, saman dia, betul tak begitu? Yang ini betul Datuk Seri Najib buat. Rosmah Mansur patut ambil tindakan, pergi saman Wall Street Journal ini. Hari Selasa. Oh ya, hari ini hari apa? Semalam. Serius. Jadi ada lagi yang lain-lain disebutkan. Yang IPIC yang saya sebut awal tadi 35 bilion US dollar. Tak mampu dibayar kadar faedah. Prinsipal belum lagi. Pokoknya belum lagi matang. Sementara belum matang, kena bayar dia punya faedah 50 million. Tak boleh bayar. Tak boleh bayar, IPIC bayar. Tapi akhirnya takkan IPIC ni Arab punya. Takkan dia nak bayar begitu saja. Apa hal Arab ni nak bayar untuk 1MDB? Apa hal? Mesti ada satu perjanjian, persefahaman. Kalau dia bayar, akhirnya 1MDB kena bayar balik. Kalau 1MDB tak boleh bayar, siapa bayar? Sekarang ni dikata liability sudah 50 bilion. Dan kita tak tahu lagi apa dia perjanjian-perjanjian yang disign. Sebab itu bila dibentangkan pelan
penyelamat bagi Wan MBB dalam kabinet. Saya ada dalam tu. Saya beri pandangan agak berbeza dengan yang lain. Bukan pasal apa. Bukan pasal nak kelainan, tidak. Satu, banyak perkara-perkara yang tidak dimaklumkan pada lembaga, pada jemaah menteri. Pada minggu pertama dibentangkan dalam jemaah menteri, ada keputusan mengatakan kalau ada menteri-menteri kat sini yang tak setuju, sila serah surat letak jawatan. It is in a minute. Serah surat letak jawatan. Saya tak hadir pasal saya pergi ke Australia. Datuk Syafi'i hadir ke situ. Maknanya mesti lulus. Bila dia bentang pada minggu yang berikut, saya ada dalam chat. Saya tanya dengan Datuk Husni, siapa yang buat pelan structuring ni? Saya. Oh, you. Oh. Siapa lagi? Adalah seorang dua. Saya kata ni kes yang berat. Bukan saya nak menidakkan kemampuan mereka. Patut lantiklah macam satu syarikat Ernst & Young. Ya. Ini satu syarikat bertauliah. Auditor yang besar ni. Antarabangsa. Patut dia buat kajian, bentangkan laporan. Jadi saya boleh yakin. Ini Husni buat. Saya tak percaya pasal bos dia suruh buat. Tuan-tuan tahu lah pasal dia takut nak suruh orang lain buat. Kalau buat orang lain kan terdedah rahsia entah apa dah. Dia suruh dia buat. Jadi saya kata tak setuju. Tetapi tak apalah, bentangkan juga. Dalam plan tu katanya bagi kami tempoh 2016. Now this is the time. 2016 is now. Untuk menyelesaikan semua masalah. Tapi sementara kata nak menyelesaikan masalah, dia tak boleh bayar, dia kata tak ada duit, apa semua sekali tu. Ya, sekarang ni 2016, dengar-dengar kata dah buat keputusan serah semua aset-aset yang 1MDB punya ni, TRX, tak apa lagi. Anda Malaysia dah sign perjanjian dengan China tu. Dan lain-lain lagi. Saya tak tahu apa aset yang ada. Jadi serah pada Kementerian Keuangan. Jadi kalau ambil aset je, yang tinggalnya tanggungan liability. Kalau dah tak ada benda yang nak dijual, nak diliquidate, nak bayar hutang ni macam mana? Siapa bayar? Rakyat bayar. Rakyat tu siapa? Tuan-tuan terlibat tak? Itu sebab ada orang tak faham dengan saya. Dia kata Tan Sri cakap 1MDB ni apa dia kena dengan saya? Saya orang Felda je. Asal harga kelapa sawit elok, okeylah. Betul. Tapi tuan-tuan tak tahu bebanan yang negara tanggung hari ini disebabkan oleh MDB. Inilah keadaan yang ada pada hari ini. Macam mana ringgit boleh jatuh? Orang kata sebab-sebabnya ialah kerana fundamental itu ini pakar ekonomi lah. Tetapi antara faktornya kurang keyakinan. Sekarang kat Indonesia pun kalau ringgit nggak bisa pak. Nggak mau lagi. Rupiah bisa. Dulu ringgit dia cepat-cepat ambil pasal duit kita lagi kuat. Sekarang di mana-mana orang tak mau terima. Lepas tu macam mana nak terima hari ni? RM3.90. Besok RM4. Lepas tu RM4.10. Jadi kalau siapa meniaga duit ni, rugi tak tentu. Dia turun naik. Dan sebab duit kita jatuh, sebahagian besar bahan-bahan makanan kita, tuan-tuan tahu tak? Yang kita makan ni, banyaknya kita import. Saya waktu menjadi Menteri Pertanian dulu pun, Pak Lah suruh saya buat plan bagaimana menyelesaikan masalah makanan di negara. Tak dapat selesai, tuan-tuan. Pasal makin mewah rakyat, semua nak import. Daging, import susu, import keju, import Milo, import dah macam-macam lagi lah. Sebahagian besarnya diimport. Dan bila diimport, harga kita dah jatuh, duit ringgit kita jatuh, yang biasa bayarnya RM1, sekarang kena bayar RM1.10, RM1.20. Bila nak jual pertentuan naik RM1.40, RM1.50. Jadi bahan mahal. Jadi langsungnya kaitannya dengan faktor 1MB ialah menjejaskan keadaan dan nasib rakyat. Menambah beban lagi, ditokok lagi dengan GST, dengan masalah-masalah kenaikan harga barang, dengan tindakan-tindakan penjaga yang tak bertanggungjawab, masalah bekalan yang tak cukup, macam-macam lagi lah. Jadi ini telah menjadi satu isu besar bagi kita pada hari ini. Jadi ada yang kata, Tan Sri tu saya cerita banyak 1MDB, cerita macam nak menyelesaikan masalah kami. Saya kata saya nak terang ni ada kaitan masalah 1MDB dan penyelewengan yang berlaku dan bebanan yang rakyat sedang tanggung dengan masalah rakyat pada hari ini. Jadi sebab itu saya tak boleh duduk sama dengan Datuk Seri Najib dalam soalan ini. Mereka anggap saya ini macam petualang. Kami ni macam penghasut. Kami ni macam pengkhianat pada parti.
Tetapi yang saya buat tuan-tuan ialah nak menyelamatkan parti itu. Selagi tak orang percaya dengan UMNO dan kepimpinan UMNO, siapa yang nak duduk di sini pun kalah. Sudah ada pun kajian yang telah dibuat oleh beberapa peserta pertubuhan penyelidik. Saya jadi pengarah pilihan raya. Oh, dah panjang. Sekejap, 5 minit lah. Lupa. Sekejap ya. Saya jadi pengarah pilihan raya 18 kali. Jadi kalau ada di sini yang boleh lawan saya bagi RM10. 18 kali, satu kali pilihan raya umum yang lepas. Waktu saya jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden. Yang di Sarawak itu tak disuruh pergi. Pasal tak tahu macam mana kedudukan saya, kok takut saya suruh jangan sokong ke, jadi tak suruh saya pergi. Saya tak tahulah besok di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Mungkin dia tak panggil saya lah, takut tengok saya orang tak undi dia. Jadi 18 kali saya jadi pengarah pilihan raya. Dalam kajian yang mutakhir yang telah dibuat oleh beberapa badan, pihak universiti dan juga beberapa buah pusat yang membuat penyelidikan dan pun keluar dalam media sosial, saya fikir, menunjukkan bahawa pada pilihan raya sebelum daripada ini, 55 ke 60% daripada orang Melayu, Bumiputra, Islam dan bukan Islam menyokong Barisan Nasional, menyokong UMNO. Sekarang sudah turun hanya tinggal 30% saja. Macam dekat Felda ni nampak dia okey. Tapi kalau senyap-senyap suruh pangkah kat belakang, kita nak sokong. Saya balik kawasan saya pun selalu jumpa juga santai dengan ketua-ketua cawangan. Yang terkini ni ketua cawangan pun di sini, Salihan. Duduk santai dengan saya, nak tanya satu soalan, minta nasihat. Saya kata, apa dia? Ini ahli-ahli UMNO kat cawangan saya, Tan Sri, semua dah datang jumpa saya. Marah-marah. Pasal apa? Inilah pasal Najib lah. Itu cerita dia lah. Saya bawa cerita tu. Habis kenapa? Ini besok nak sampai pilihan raya ni, mereka kata mereka tak nak keluar mengundi. Betul ke? Dia tak nak keluar mengundi. Saya dah ada dekat Pagoh ni dekat 30 tahun. Dah tak pernah saya jumpa ketua cawangan. Engkau keluar mengundi. Tak payah. Memang dah kerja ketua cawangan beritahu orang akan keluar mengundi lah. Orang UMNO pagi-pagi dah keluar mengundi. Kali ni tak nak keluar mengundi. Pasal apa? Pasal bencikan pemimpin. Tetapi mereka kata saya berada dalam dilema yang Tok Muhriz sebut. Dilema ni macam mana? Sayangkan UMNO. Dulu daripada kapal layar, sekarang ni Barisan Nasional Dacing. Tapi kalau sokong UMNO, sokong Najib. Najib duduk kat situ lagi, aku tak mau dia. Lah, saya kata senang aja. Sebab tu sign deklarasi rakyat yang Tun buat. Deklarasi rakyat tu. Saya cakap dengan Pak Wahab, ketua cawangan. Pak Wahab tak setuju, saya deklarasi apa dia? Tuntutan supaya Najib berhenti daripada menjadi Presiden dan Perdana Menteri. Untuk nak menyelamatkan UMNO. Itu dia kata saya tak setia pada dia. Selagi dia betul, saya setia. Dia tak betul, saya tak boleh ikut, tuan-tuan. Habis saya nak dipecat kerana saya nak mendukung perjuangan UMNO. Saya nak dipecat kerana saya mempertahankan UMNO. Saya nak dipecat kerana menentukan UMNO tak kalah. Patut orang lain tu dipecat. Saya last sekali dipecat. Patut begitu. Betul tak? Tuan-tuan ni last sekali. Yang tu dulu tu. Yang duk hampu, yang hampu. Ampu sana, ampu sini. Dedak itu, dedak ini, dedak besar, dedak ini, jawatan tu, jawatan ni, pangkat tu, pangkat ini, gaji tu, gaji ini, alam tu, alam ni. Ini. Jadi semuanya elok. Saja mana? Banyak orang tanya dengan saya. Oh, luar negara kata, I'm so puzzled. Saya heran orang Melayu Malaysia ni. Oh, Malaysia ni. Kalau di negara lain ni dah banyak dah berlaku, dah berubah dah. Kalau Australia tu sebulan dah selesai. Dulu Perdana Menteri baru, nama dia lain. Lepas tu besok dah tukar lain. Tak ada bercerita. Kat Malaysia ni boleh bertahan. Dah berapa lama tuan-tuan tunggu? Tuan Mahathir pun dah letih. Saya pun dah letih juga. Tapi semangat masih kuat. Semangat masih kuat. Nak melihat bukan kerana kita dengki. Ini bukan hasad. Tapi nak menyelamatkan parti, menyelamatkan negara. Jangan dibiarkan hal sebegini berlaku. Kalau berterusan berlaku dengan tidak ada berkesudahan, rakyat menanggung beban. Dan yang paling kita tidak mahu ialah parti kita akan kalah. Tadi saya sebutkan 30% tinggal. 30% daripada
60% yang biasa. More than 50% dump. Orang Cina pilihan raya lepas pun dah tinggalkan kita. 11% tinggal 5%. India lebih rendah daripada itu. Kalau 3 suku kaum besar ni, masuk Sabah, Sarawak, dah sebahagian besarnya meninggalkan kita, saya fikir tak ada jaminan kita boleh kekal berkuasa untuk pilihan raya ke hadapan. Na'udzubillah. Tapi saya tak nak cerita soal itu. Dan dia kata, itu tengok di Sarawak dah menang. Itu Tun pun dah buat statement. Dia tak apalah, orang Sarawak ni dia jauh sikit. Saya tak nak menidakkan. Itu hak rakyat Sarawak. Dia dah pilih, itu hak rakyat Sarawak. Mungkin pasal dia kata angin-angin gelombang daripada Semenanjung ni jauh. Sampai ke sana macam angin sepoi-sepoi bahasa aja. Tapi di sini macam gelombang, gelora. Panasnya luar biasa. Walau hujan sekejap, tapi lepas tu panas terik besok. Panas politiknya, panas betulnya, semua terik. Sebab itulah tuan-tuan, saya tak kisah. Kalau mereka kata saya ni tak berguna, tak apalah. Tun Mahathir pun dicerca, Mukhris apa lagi, maki hamun, sorry. Tapi penting rakyat mesti faham. Orang UMNO mesti faham. Kita berada dalam parti bukan ada desakan untuk kita menjadi ahli UMNO. La ikraha fid din wala ikraha fi UMNO. Tak ada. Ya, kita berada dalam parti ialah untuk berjuang bagi bangsa, agama dan negara. Bila ada kesalahan besar, kerosakan berlaku yang dilakukan oleh pemimpin, walaupun tak pernah berlaku dalam sejarah, mana pernah ada Perdana Menteri pemimpin kita buat macam ini? Tak ada. Bila berhadapan masalah begini, kita kena berani. Saya tidak apa. Saya terkorban dan dikorbankan, it's alright. Saya reda pada apa yang saya terima. Itu tak ada masalah besar bagi kita. Itu penting. Tapi yang penting, bagaimana nak menentukan nasib bangsa, agama, negara kita terus terjamin dan tidak terkorban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.